Tulang dia terkeluar, so dia terpaksa betulkan balik. Tapi doktor kata dia selamat disebabkan urat dia tak putus. Aku dah risau alamak, aku dah tertekam. Tu lah. Sekejap kau, pelan-pelan kau lah. Sebab kita nak simpan ni untuk kampung lain juga. Ni kan, kampung lain. Lepas dia nampak macam kita ada makanan lagi, tu dia orang minta lah tu jadi riuh macam ni. Biasa jumpa tu mak dia menangis depan kita orang. So, yelah. Benda tu yang meluluhkan hati kita sebenarnya. Mak dia cakap, tolonglah kami tak ada duit ni. Macam mana nak keluarkan Iwan tak tahu berapa that time. Dia orang macam lapar tu, aku tak boleh tengok orang lapar. Orang susah punya anak. Itu yang aku utamakan anak-anakku. Apalagi sedangkan untuk sekolah diorang aku perlu kasih sekolah. Tapi aku tidak berapa mampu. Hello, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel saya. Bersama saya Hizman Huzair. Dan sebelah ini kita ada bersama saya Khairul Jamaim, ataupun orang panggil saya KJ. Selalunya kalau macam sebelum ni korang tengok Hiz punya konten pergi sempurna apa semua kan, Hiz buat dengan app, lepas tu dengan siapa tak lagi aku buat kan. So ada a few appearances. Bila kita dah pergi banyak kali dan korang pun dah tahu POV Hiz bila pergi sempurna tu, Hiz letak KJ kat sebelah ni. By the way, KJ is my boss. KJ ni akan bagi perspektif yang berbeza sikit lah daripada Hiz So kalau salah ke apa benda ke, salahkan dia. Tak lepas ke tekuk. Masa kita orang pergi ke buat misi sempurna tu, dekat sana apa semua, ada dua team actually. Yang pertama, team yang pergi untuk preparation apa semua, untuk bersiap-siap apa semua. Team kedua sampai yang akan buat misi tu betul-betul lah. Dia ni baru first time datang. Tapi kalau orang yang baru first time datang, noob. Tengok macam Hiz. Dah laju dah. Dah laju. Aku boleh laju. Pertama sekali kita orang visit adik Iwan. Kalau korang tengok dekat IG kita orang bagi tahu dekat kampung yang kita pergi yang tolong dekat Sempurna tu, ada seorang adik yang tersangkut. Okey, macam ni. Cerita dia tulang dia terkeluar pada kulit kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik Iwan tadi tu adalah Hiz pernah promote dekat IG story sebelum ni yang cakap macam dia ada accident itu melibatkan pukat tu. Kan kalau kita gulung pukat tu pakai mesin kan. So tangan dia termasuk sekali. Bila tangan dia termasuk sekali dengan mesin tu, tulang terkeluar daripada kulit lah. Dia terkeluar, tercocok, terpacak macam tu. So itulah yang korang tengok tangan dia ada besi apa semua tu lah. Terkulai lah dia punya tu. Masa benda tu berlaku, KJ terus pergi ke Tawau, hospital Tawau. Kau cerita kat diorang apa yang berlaku? Masa kita orang dapat mesej tu daripada orang kampung, so diorang minta tolong sebab satu adik Iwan ni dia yang banyak bantu keluarga dia. So bila that happen, diorang hantar ke hospital Sempurna. Tapi biasanya dia akan ditolak ke hospital Tawau lah, sebab hospital Tawau tu lebih besar. Bila dapat tahu dan kita tahu diorang ni undocumented. So mesti undocumented, tak ada dokumen guys. Tapi ada sijil lahir. Ada sijil lahir. Bila diorang masuk tu dikira sebagai pesakit luar. Dia tak dapat istimewa macam kita kena bayar RM1 tu lah, tak dapat. Jadi masalahnya, so diorang biasalah dari segi kewangan apa semua, so diorang minta tolong kat kita. Dan aku kenal adik Iwan tu sebab aku pernah buat program sunat 2018 bersama dia. Dan setiap kali aku datang selalu nampak juga kalau dia tak pergi ke laut apa semua, dan dia selalu cakap Pakcik Khairul dan sebagainya. Aku terus fly ke sana sebab dia memang betul-betul memerlukan bantuan that time. So kita terus pergi ke sana, follow up dengan doktor apa semua sebab kita nak tahu. Time tu baru sehari atau 2 hari tak silap aku. Tak nak kita kena fly sebab kita nak tahu apa kondisi dia. Memang agak parah lah, memang tak sedarkan, mata merah apa semua. Tulang dia terkeluar, so dia terpaksa betulkan balik. Tapi doktor kata dia selamat disebabkan urat dia tak putus. So dia punya konteks lagi dekat situ adalah diorang ni pergi jadi nelayan. Dia tengah pukat ikan. Lepas tu dia pukat ikan tu, dia terbelit sekali dengan tangan dia masuk ke mesin yang menggulung pukat tu. Betul. Mesin tali tu. Ikut aku. Tahu? Ikut aku, ikut kamu. Ikut aku digulung. Digulung sekali. Pusing dia. Tapi mata kamu okey? Iya, okey juga. Okey juga. Kamu sekarang clear tak? Mata kamu jelas, nampak biasa. Tiada kabur biasa. Tiada kabur biasa. Biasa jumpa tu mak dia menangis depan kita orang. So, yelah. benda tu yang meluluhkan hati kita sebenarnya. Mak dia cakap, tolonglah kami tak ada duit ni. Macam mana nak keluarkan Iwan tak tahu berapa that time. Masa tu belum operation lagi apa semua. Dan tu diorang perlukan berapa Mula-mula RM2,500. Lepas tu bila dah ni semuanya RM5,000 lebih something macam tu lah. Korang faham kan konsep pesakit luar? Contohnya lah kalau kita sakit dekat Korea for example, kita masuk ke hospital, kita jadi pesakit luar. Mereka ni duduk di Malaysia, lahir di Malaysia, dilahirkan di Malaysia, ada sijil beranak apa semua, cuma tak ada IC lah kan. Boleh tak elakkan, nak pesankan netizen, boleh tak elakkan tanya kenapa tak ada IC ke
kau boleh explain. Benda ni sangat complicated dan dia berhubung banyak dengan sejarah Sabah, politik dekat Sabah, pantai timur, pantai barat Sabah, suku kaum. Benda ni terlalu complicated. Pendek cerita, diorang ni ada sijil lahir, diorang dilahirkan dekat Malaysia tetapi tidak ada IC. Saya nak bagi tahu dekat sini, terima kasih kepada anda semua yang memberi sumbangan melalui kita orang punya platform Impactive Malaysia, dia punya IG, saya punya IG, banyak terkumpul. Malah berlebih-lebihan. Apa yang kita plan nak lebih-lebih tu? Kita akan follow up sampai betul-betul dia sembuh. Kita tanggung all the cost dari first sampai akhir. Kita tengok rumah dia, apa benda yang kita boleh bantu. Kita kalau boleh, kita tak nak bagi ikan, kita nak bagi mancing dekat dia. Maksudnya kita nak bagi ke peluang. Okey, contoh dia memang nelayan, nak pergi ke laut apa semua. So kita provide dia alat. Kalau mereka ni jadi nelayan, jadi pekerja atas bot, tak banyak sangat gaji kan? Betul. Lebih banyak gaji kalau kita orang bagi dia bot. So kita orang akan bagi dia bot dengan enjin bot tu sekali untuk keluarga tu. Lepas tu kita orang dapat tahu pula abang dia pun rupa-rupanya sakit. Ini Iwan yang tulang terkeluar tu. Lepas tu disebabkan duit sumbangan tu banyak, kita orang nak support abang dia pula. Abang dia, masa kita pergi melawat keluarga tu, kita dapat tahu pula rupa-rupanya abang dia pun ada masalah kesihatan. Usus dia, aku tak tahu apa nama penyakit tu, tapi disebabkan penyakit tu dia kena buang najis melalui bag. Dia lekat dekat perut. Sakit. Komplikasi Komplikasi usus dan terpaksa pakai bag najis tu dekat ni. Sumbangan yang kita ada tu, kita ala-ala kita bantu semua keluarga. Sebab aku rasa that the rezeki yang Allah bagi pada dia supaya kita lihat, dan kita bukan bantu satu tapi kita bantu satu keluarga tu terus. Dia bukan kebetulan lah yang macam bila kita orang keluarkan ke IG, kita orang macam dia ni perlukan bantuan, lepas tu rakyat Malaysia bagi spark banyak macam tu. Memang bukan kebetulan, memang sebab keluarga tu memang ada masalah kesihatan. Ya, aku rasa enough kot lah. Buka-buka YouTube ni terus cerita pasal benda depressing. Sorry doh guys, selalunya aku cakap buat lawak. Okay, tak, sorry tau. Mungkin nak buat lawak sikit, korang mesti dah perasan saya kurus sikit kan. Bye. Tiba. Masa kita orang sampai dekat situ, kita orang ada pergi kat satu tempat. Kalau korang tengok Haze punya video sempurna sebelum ni, Haze ada tunjuk kat satu tempat tu tau. Itu okey. Sepanjang jalan tu dia di pasar ikan, tapi dia punya ironi dia adalah sebelah tu ada pasar ikan yang betul-betul proper tapi tak buka-buka lagi. Tiba-tiba kita orang pergi baru-baru ni buka pula. Haze sekarang ni berada dekat Sempurna. Sebab apa? Sebab Haze nak menyamar makcik-makcik daripada China yang pergi melancong. Sebab aku pakai topi ni tu buat kejaman lah. Apalagi untuk mereka yang follow saya dekat IG story, dekat Instagram apa semua mesti tahu. Baru-baru ni Haze nampak kat Twitter viral, jangan datang ke Sempurna sebab banyak sangat itu, banyak sangat ini, banyak sangat itu, banyak sangat ini. Apa yang dia cakap itu betul, tapi kita kena explain kat you all kenapa benda tu betul. Contohnya, kenapa banyak sangat adik-adik yang macam meminta sedekah dan sebagainya. Okey, so di sini dah anda boleh belajar sedikit tentang Sempurna dan juga Sabah. Nampak tak? Itulah. Tapi benda tu memang lama. Aku dari 2016 aku ni pun tak siap-siap lagi. Sepatutnya dia boleh dibuka lebih awal. Yelah, tapi tak apalah, janji dah buka lah. Tak adalah aku pergi dengan konten yang ketiga macam tak buka lagi lah macam tu kan. Kemudian kita orang semua naik bot. Bot tu dah penuh lah barang-barang keperluan asas, barang runcit apa semua dah ada satu bot. And then kita orang pergi ke satu pulau ni. Nama pulau tu Pulau Ambuk-Ambuk. So kita akan naik bot untuk pergi ke pulau-pulau. Untuk bagi apa? Untuk pack makanan lah. Sebenarnya dah sampai 3-4 hari lepas lah sebelum sampai ke sini untuk pack makanan apa semua. Dan hari ni lah hari agihan yang pertama. So sebenarnya ada beberapa rumah-rumah sebelum kita orang sampai sini, ada beberapa rumah-rumah yang kita orang dah pergi. Kita dengar ada orang punya kisah apa semua. Saya akan tunjukkan dekat YouTube antara kisah-kisah yang korang patut dengar lah. Macam mana kisah mereka hidup dekat atas perkampungan atas laut. Sakit pinggang siap. Aku tak tahu kau pernah pergi ke tak. Aku tahu pulau tu. Kita orang bawa dalam 70 ke 80 pack makanan macam tu, bawa pergi sana. Kau sebagai orang yang pernah duduk Sabah selama berapa lama? 6 bulan. Kalau ulang-alik tu banyak kali lah, tapi kalau nak betul-betul lama tu 6 bulan lah. Okey, ini persepsi aku, jangan kecam tau. Jangan kecam, aku tanya je. Okay. Baik tahu awal. Kenapa diorang macam lapar? Diorang macam lapar tu, aku tak boleh tengok orang lapar. Kita sampaikan dekat kampung ni. Lepas tu kampung sebelah pun sampai juga. Cepat betul viral. So kita akan bagikan juga kat kampung tu mana-mana yang sempat lah, sebab kita akan ke pulau lain pula. Aku dah tahu sekarang ni adalah diorang ni tak ada phone kan? Tak ada phone. Tapi persoalan aku adalah kita sampai kat kampung Ambuk-Ambuk. Macam mana diorang ni daripada kampung celah mana tak boleh tahu kita orang kat situ Okey, yang belakang ni
Dia bukan daripada pulau yang sama, dia dah pulau lain dah sampai. Tahu cakap mereka ada sistem Twitter mereka sendiri. Diorang huruf Diorang akan panggil lah. Tapi yelah, kalau kita hantar bantuan sini, diorang pun akan nampak macam kampung-kampung. Sebab laut dia kata bentang luas. So dia boleh nampak lah macam, oh ni bot lain ni, bukan bot biasa datang ni. So diorang datang lah tengok kayu. Waktu PKP, mereka lah orang yang memang tidak akan ada sumber makanan langsung. Waktu tu dia tak ada nak tangkap ikan juga. Polis Marine yang jaga. Dia berlaku, kalau korang ingat ada satu video tu, orang kampung yang lari ke arah Polis Marine. Bukan diorang lari daripada tau, diorang pergi ke arah Polis Marine minta bantuan makanan. Bukan kampung ni specifically, tapi ini adalah komunitinya lah yang berlari ke arah Polis Marine waktu PKP. Diorang ni memang komuniti yang Tercampak jauh daripada darat ke macam mana? bukan tercampak memang dipinggirkan. Dan sumber makanan diorang ni adalah laut lah. Tapi kebanyakan diorang menggunakan ikan apa semua tu untuk diorang jual dan dapatkan duit, sebab diorang perlukan makanan asas yang lain. Sama macam kita. Dan bila orang menghantar bantuan atau berbagi barang makanan tu, itu adalah satu benda yang besar bagi Aku dah risau, alamak, bila aku dekat tu lah. Sekejap kau, pelan-pelan kau lah. Bila dah, sebab kita nak simpan ni untuk kampung lain juga, kan, kampung lain. If dia nampak macam kita ada makanan lagi, yang ni kan, so diorang minta nanti jadi video macam ni. Kenapa diorang Kelihatan seperti lapar. okey. Tapi diorang ada sumber makanan seperti ikan. That the persepsi yang masa first aku sampai juga. Sama. Aha. Sebab kita dulu sebenarnya kita tak tahu what happen kat sana kan. Nak cari ikan ni, sebab sana perkampungan atas air, banyak perkampungan atas air. So diorang ni bukannya nelayan laut dalam. Diorang ni laut sisih-sisih, dan diorang terpaksa berebut untuk mencari sumber makanan di sekitar. Dan benda tu adalah limited sebenarnya. So seharian untuk diorang dapatkan makanan yang cukup kepada dia dan keluarga dia tu adalah sangat susah sebenarnya. Kita boleh fikir macam, oh dah ada makan ikan banyak apa semua. Diorang mana ada sampan besar, bot besar untuk nak pergi masuk dalam laut dalam. Tak ada. In fact, kalau korang ingat lagi waktu PKP, ada satu video yang viral. Kalau kita waktu PKP tu nampak polis, kita lari. Diorang pergi ke arah polis minta makanan. Betul. Sekarang kami macam kalau ada macam bajet-bajet kan, memang kami mau perbaiki rumah ni. Tahulah kan macam kehidupan nelayan ni. Nah, nasib-nasib lah. Orang susah punya anak. Itu yang aku utamakan anak-anakku. Apalagi sedangkan untuk sekolah diorang aku perlu kasih sekolah, tapi aku tidak berapa mampu. Itulah nak kuat sajalah, doa sajalah untuk Allah supaya tenang, sabar. Sumbangan sikit dari kami lebih tinggi sekarang. Guys, bila Haze buat misi kemanusiaan, memang banyak kisah-kisah yang depressing macam ni apa semua. Haze buat video ni bukan untuk korang rasa sedih apa benda, tak. Haze just share. Yalah, kita nak diorang faham why, kenapa kita bantu komuniti ni. Pada sudut Haze pula, Haze just nak tunjuk je kat korang, okey tak apalah, yang depresi tu tolak tepi dulu. Kemudian kita orang pergi ke rumah Arkan. Kalau korang tak kenal lagi Arkan tu siapa, Arkan tu adalah ini. Arkan tu adalah kita orang punya person in charge, yang mana apa-apa hal akan berlaku adalah kita contact dia akan report ke kita orang. Yang kita orang ni pergi rumah Arkan, kan kita orang kita bagi dia orang makan dalam pack tu ada tepung. Kita orang makan. Dia tunjuk tak kita masak. Kau pernah makan benda tu? Aku dah makan. Pada kau sedap ke tak? Tak. Bapak jujur. Arkan nak kenal. Itu isterinya, apa khabar? Terima kasih. Kita orang packing kat sini. Ini sebenarnya ubi tau. Kalau dapat aku yang ke Kabu ni. Ini untuk budak-budak KL, ni ubi sebenarnya. Macam mana buatnya? Ambui Ambui ya? Tapi betul lah, macam bila yang beli yang dah siap, yang kita makan je tu, dia rasa dia macam aneh sikit. Bismillah. Pasal kau macam nak beri nak kenakan aku ni? Tak, semua orang makan. Oh ya ke? Dia sebab orang bagi.
Kalau tak biasa jangan makan banyak. Nanti kembang kalau minum air kan dia kembang. Dia tahan lama. Tapi Arkan masak kaki tu orang yang fresh. Lepas tu dia sangai. Benda tu tiba-tiba jadi macam roti. Arkan aming. Kenapa jadi gam juga? Dia akan macam begini. Macam roti sudah. Yang orang isap gam tu ini lah. Dia bagi kita orang cicah dengan kuah asam, cicah dengan kuah sambal. Staff kau yang kuat makan nama Diana tu habis kan? Ubi. Apa nama panggil apa? Ambuyat. Ambuyat. Yes, boleh makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nak bagi tahu lah, Akal masak ni tak basuh tangan. Esokan harinya ada ikon-ikon yang dah sampai. Siapa ikon-ikon yang kita bawa? Antara ikon yang kita bawa adalah Akif Fairuz, Farah Lee, dan Adin, Twitter lah. Macam influencer Twitter lah. Paling penting sekali Farah Lee bawa anak dia, Mariam. Mariam merupakan aktivis yang paling muda di Malaysia lah. Nanti dekat hujung-hujung video ni kau akan nampak yang si Mariam tu dia ada PTSD sikit. Dia sesuatu yang berlaku yang dia ternampak dia sedih kat situ. Mariam sedih sebab dia tengok ada budak tadi campak kucing masuk laut. So dia macam terkejut. So I told her that satu lah kita datang sini to tell people that budak-budak ni tak dapat exposure, tak tahu apa benda tu sebenarnya macam salah. Sometimes they don't know what is right, what is wrong. You understand, right? Just nak bagi tahu kan, dekat Afrika aku sakit, dekat sini pun aku sakit juga. Maklumlah kalau kau bawa seorang aktivis tua memang banyak penyakit. Okey, lepas aku sakit pinggang kat situ, orang-orang kampung nampak aku, kesian kat aku. Kesian kat aku sebab aku sakit pinggang. Nak pack makanan pun sakit, apa benda terbungkuk-bungkuk. Terbungkuk-bungkuk. Laut. Sakit pinggang siap. Lepas tu orang kampung bawa aku pergi kat satu tempat. Tak apa His, aku bawa kau. Aku bawa kau satu tempat ni. Orang ni pandai ngurut ni. Lepas tu aku pergi satu tempat. Dia bawa aku 20 minit daripada hotel, bawa masuk Ceruk Kelapa Sawit. Kat situ pesisir pantai. Celah mana Kelapa Sawit? Maksudnya jauh ke dalam. Jauh ke darat dah. Arkan bawa His pergi. Pergi mengurut. Lepas kau nampak tak? Dia nak tempat tu, dia kata dalam ni ke Bika? Korang ni nak jual ginjal aku ke? Pinggang ni dah sakit selama 2 minggu lebih lah. Hari ni waktu dekat Sabah ni yang dia macam betul-betul sakit. Dia betul menjengkam lah pinggang tu. Betul ke dalam tu Arkan? Itu sudah jumpa orang. Itu orangnya? Mana rumahnya? Di dalam sikit. Betul kah? Boleh masuk kereta tak? Tidak, mau jalan. Oh, mau jalan. Tak ada Pika, aku tak tahu, aku tak kira. Pika kau ikut aku. Dia suruh jalan kaki? Jalan kaki. Arkan tu cakap lah, tunggu kejap biar aku tanya ya. Dia tanya. Oh, tak boleh Hez ni. Kita kena besok. Dia kena esok subuh. Yang mengurut mau pagi bilang. Mau pagi bilang? Kalau subuh jam 6. Dia tidak boleh mengurut malam, nanti takut. Takut aku bengkak. Tapi kalau pagi kan subuh tu urat akan macam lembab. Urat lembab Urat kena embun ke? Itulah dia cakap mau pagi, awal pagi. Biar aku cek dulu. Dia masuk apa semua, lepas tu dia tunjuk. Patah balik, His, kita bawa dia ke hotel lah kan? Oh ya ke? Itu soalan ke? Rupanya rumah dia tak selesa untuk aku lah. Pada pendapat diorang rasa tak selesa untuk aku. Bawa lah pergi hotel. Kan dah ada kat sini. Apa plan? Plan kita tukang urut, kita bawa ke bilik hotel lah. Dia urut macam mana? Dia tekan aku tekan 10 minit. Nama apa? Senyap. Okey dah. Ni ambil, ni minum. Rupanya dia jumpy je pinggang aku, setan. Tak, benda tu berkesan tak? Esoknya kau rasa macam kau rasa berkesan tak? Tapi kan aku faham lah sebab macam mana pemahaman mereka terhadap yelah, sesuatu. Aku tak ada experience dia lah. Tak ada experience dia. Patutlah orang tu cakap apa tau. Kak yang bawa aku tu cakap macam, oh jangan risau ni, ini urut tak bengkak. Memang aku urut tak bengkak. Kau urut pun tidak. Kemudian kita orang pun menyambung, kita orang punya perjalanan tu ke sebuah rumah. Rumah tu rumah Agung. His bawa Adin. Okey. Sama rumah siapa dulu? Kita yang rumah Agung dekat dulu kan. Pergi rumah Agung dululah. Ada satu rumah tu dia berlubang.
Aku dah share dekat aku punya IG. Lepas tu ini rumah yang kita dah betulkan. Ini yang kalau kau tengok episod lepas sempurna tu, yang rumah dia sebesar-besar tidak lubang kat tengah tu, dah betulkan dah. Terima kasih kerana sumbangan. Tu sampai situ je. Tak lama sampai sini sudah ni. Sampai sini dah. Ini ha. Assalamualaikum. Saya datang lagi. Dulu dekat sini rumah dia lubang besar kat situ. Dan satu je ruang. Tak ada bilik. Sekarang dah ada satu bilik kan Kak? Dah ada bilik satu. Apa pendapat first impression kau? Okey, cuma aku macam terkejut. Mana toilet dia? Aduh, mana toilet dia tu? Ya, aku terkejut. Aku tanya benda tu sama dengan Arkan. Macam kita orang datang visit kan, sebelum ni kita orang duduk, lepas tu sembang. Lepas tu aku cakap lah, boleh kita nak tengok kan, sebab dia buat bilik, sebab kita buat bilik sebab dia ada anak perempuan. Tengok dapur dia apa. Lepas tu aku macam mana toilet dia? Lepas tu aku tanya Arkan mana toilet dia? Saya tak boleh buat ni, tu laluan bot. Lepas tu aku bising lah, aku cakap lah, nanti buat kan. Lepas tu aku tanya lah, macam mana kau mandi apa semua? Mandi dekat situ juga, cuma dekat situ tu dekat mana? Dekat tepi tu. Dekat dapur? Dekat dapur tu tepi tu. Cuma yelah, diorang punya toilet, faham lah dia punya, kan dia direct and everything apa semua. Dia tak ada proper yang bertutup lah. So jawapannya adalah kat mana diorang membuang? Dekat situ lah. Dekat dapur? Tepi dapur tu. Tepi dapur tu ada. So kalau yang budak perempuan tu? Tak, aku tak tanya. Ya, aku. Tapi aku tak tanya lah. Kan mana? Takkan aku nak tanya mak dia. Takkan orang tengok perkampungan atas air ni, especially yang undocumented ni lah, korang akan rasa pelik. Sama, first experience aku pun sama. Aku datang macam, ada piring Astro. Tapi bila aku masuk rumah tu, TV pun tak ada. Kenapa kau ada piring Astro? Jadi aku nak tanya soalan tu. Lepas tu dia kata, saja je. Dari mana dapat ni piring ni? Oh, di tempat pembuangan sampah itu kadang ada. Faham tak? Jadi piring Astro tu adalah hiasan rumah dia. Yalah, kita fikir benda ni memang kelakar dan kita rasa macam tapi we are different mentality. Kita hidup dalam persekitaran yang berbeza. Dan di hari tu Agung minta something kat kau. Aku duduk family dia semua ni, aku duduk. Okey tak rumah, okey apa semua. Sebab masa aku pergi tu, aku fikir ni pinggan tak ada, macam adalah sikit, lepas tu tilam tak ada apa semua. Jadi aku tanyalah, apa keperluan lagi yang diperlukan. Mula dia macam malu-malu lah. Lepas tu tiba-tiba mak dia keluar, boleh ke kami mau TV? Aku macam aku tak expect jawapan tu keluar. Bila dia minta TV tu, aku terkejut. Sumpah aku terkejut. Jawapan aku, tak apalah, nanti kita tengok dulu macam mana. Tapi kita tak memenuhi dia punya permintaan lah. Kita decide untuk belikan tilam, kapet untuk diorang tidur. Tapi bagus juga dia minta benda tu kat kita. Sebab nampaklah diorang ni semua memerlukan hiburan. Diorang pun terfikir hari tu kita orang discuss, dia minta TV, tapi ada point juga. Instead of letak TV dekat rumah dia je, kita nak letak mana? Kita sekarang tengah usaha untuk bina sekolah. Mungkin decide untuk kita letak dekat sekolah tu lah. Tak jadi sekolah lah, pasal tempat tu jadi warung kopi lah nanti tempat tu. Sekolah dan juga surau masjid. Tu sekolah salah satu untuk budak-budak lah. Orang dewasa ni kita letak untuk dekat masjid, nanti tak jadi sembahyang pula. Tengok bola ramai-ramai. Tapi tak, sebenarnya kita nak diorang sentiasa datang. Sebab diorang kesian tau, macam tak ada aktiviti. Sebab diorang ni perlukan TV, sebab diorang ni pendedahan kepada dunia kita tidak ada. Aki Fairuz pada satu masa bulan puasa dia pernah bagi talk tau. Betul. Bagi talk kat budak-budak dekat situ. Budak-budak tu suka lah, ada orang bagi talk. Yang aku nak point out dekat sini adalah Aki nyanyi lagu Polimo Rasul. Ada Idris, Nuhud, Soleh. Kalau kita dekat sini semua orang tahu lagu tu. Budak-budak kat situ senyap je. Dia just nak menunjukkan yang betapa mereka ni tidak terdedah kepada dunia luar. Bukan sebab diorang malu, diorang tak malu langsung, diorang bising kat surau tu masa dia bagi talk. Diorang sangat bagus. Tapi disebabkan diorang tak tahu lagu tu, dia just nak tunjukkan korang lah betapa diorang tak terdedah sangat dengan dunia kita sebenarnya. Ni tempat yang budak-budak, adik-adik comel kita akan bersunat nanti. Aku tanya dia, kalau tak ada makanan macam mana? Kan dia kata kadang-kadang orang bagi, orang sebelah bagi, orang sebelah pun susah tapi dia tetap bagi, dan dia menangis. Dia kata dia malu nak minta. Selain daripada kita menjaga kebajikan, kita menjaga kemaluan orang ya. Jangan berlari atau melompat-lompat, terutamanya semasa menaiki tangga. Tangga ni? Aku nak naik tangga pun malas, tak melompat. Pulau pandang jauh ke tengah, gunung Daik bercabang 3, hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang jua. Aku ada duit,
aku dah famous. Aku macam dah rasa kalau dah rasa dah benda-benda tu semua. Dan benda-benda tu semua, percayalah cakap aku, kalau kau dapat benda tu tak akan cukup dan kau punya hati dan jiwa akan terkekal lohong.